di dalam Pakatan Harapan itu sendiri pun dah banyak menguasai kerusi-kerusi di negeri seperti Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi nak lihat MNC MCA nak bertanding di kawasan tersebut pun agak payah sebab kebanyakan kerusi yang non-Malays tu dah dikuasai oleh ataupun dah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kalau dia tengok kerusi di Kelantan, di Kedah dan juga Terengganu, majoriti kerusi itu adalah kerusi Melayu. Jadi nak letak MIC dan MCA itu agak payah kita kata. Jadi agak logik lah kalau MIC dan MCA ini tak bertanding. Tekan butang subscribe, like dan aktifkan lonceng. Kiranya ekspor lebih banyak daripada import, kita untunglah sebab mata wang kita tinggi. Tapi kalau kita import lebih banyak daripada ekspor, kita rugilah kerana mata wang kita tinggi. Macam itulah. So sekarang ini kalau ikut bacaan saya tadi, ekspor kita lebih daripada import saya. I might be wrong on this, tapi itu setakat bacaan saya tadi. So expect ada OPR akan naik, cuma mungkin dia akan kadarkan pada kadar inflasi supaya stable inflation baru dia akan naik. Stable inflation baru dia akan naik. Ataupun rendah inflation daripada biasa baru dia akan naik. Supaya nanti kenaikan itu tidak membebankan rakyat. Okey, habis dekat situ. Jadi kalau kita nak banding pun, US sekarang ni 5.25, Britain pun 5 berbanding 4.5. So naik-naik lebih tinggi kalau kita nak tengok macam tu lah. And that's why kenapa orang lebih berminat untuk nak beli mata wang dia orang berbanding dengan mata wang kita, disebabkan antara lain interest rate kita yang paling rendah lah, 3. Baik, habis cerita kat situ. Baru-baru ni cerita tuan-tuan. Ada seorang pemimpin PAS Kelantan lah, dia kata, punyalah ramai orang nak pergi, orang kata beli tiket nak balik ke Kelantan nak mengundi ni tuan-tuan. Tiket dah habis tuan-tuan. Tiket dah habis. Tiket kapal terbang kalau ada 1,000 tuan-tuan. Oh, dia punya gebang tu memang hebat lah tuan-tuan. Nak tunjukkan ramai yang orang akan beli. So, disiasatlah hari ni. Pengusaha ejen tiket bas balik PRN masih banyak. Pengusaha bas ekspres memaklumkan penjualan tiket bas dari destinasi seluruh negara ke Kelantan pada tarikh menjelang pilihan raya baru saja dibuka penjualannya hari ini. So kat mana yang habisnya? Pemilik konsortium E Mutiara, Cik Ibrahim Cekman berkata Cik Ismail berkata setakat ini syarikatnya membuka jualan tiket dengan kuantiti biasa seperti biasa, bas seperti biasa. Undi tarikh balik mengundi kita mulakan jualan pada hari ini secara fizikal, talian atau fizikal. Secara atas talian atau fizikal. Tiket bas Mutiara masih banyak dari semua destinasi ke destinasi di Kelantan. Setakat ini kita buka jualan seperti biasa, membabitkan 15 buah bas dari Lembah Kelang dan masing-masing 4 bas dari negeri lain seperti Johor atau negeri dari utara untuk sehari, katanya. Ketika ditanya Malaysia Kini. Cik Ibrahim berkata pihaknya juga merancang penambahan jumlah bas sekiranya tiket sedia ada tidak dapat menampung permintaan pengguna. Syahir Cik Sulaiman sebelum ini mengatakan bahawa tiket dah habis. Terdahulu Malaysia Kini melaporkan ahli Parlimen Bacok Syahir Cik Sulaiman mendakwa tiket bas untuk pulang ke Kelantan sebelum pengundian 12 Ogos telah habis. Ini saya saja je tuan-tuan. Kononnya supaya dibeli cepatlah, cepat dah habis. Berucap dalam satu ceramah di Kelantan, dia berkata ia berikutan kegairahan pengundi Kelantan untuk mengundi di negeri yang dikuasai PAS itu. Syahir juga mendakwa tiket penerbangan Kota Baru telah melonjak naik setelah pengumuman tarikh pengundian oleh SPR semalam. Tidak tuan-tuan, tapi setakat saya cek tadi tak juga naik, harga sama je. Dia kata naik pergi balik sampai 1,000 tu tuan-tuan. Pergi balik sampai 1,000 tu dia kata. Tak tahu betul ke tidak kan. Okey. So yang setakat yang diperiksa oleh diperiksa oleh oleh kawan saya tadi, dia kata tak adalah, dah habis benda tu. Kota Baru kan, kalau kita tengok pada 12 hari bulan 12 hari bulan Julai, 12 hari bulan Ogos, 12 hari bulan Ogos, hari Sabtu ataupun sebelumnya lebih kurang dalam RM124 je, taklah mahal mana pun. Ni saya tunjuk. Okey, lebih kurang banyak itulah harga one way lah, RM124. Ini yang saya jumpa dekat Airpass, tuan-tuan boleh tengok sendirilah dekat benda tersebut. So tak adalah terlalu mahal, saya kata. Boleh je, reasonable je, reasonable. Baik. Seterusnya kita bercerita hal
PHBN dijadual lancar bersama jentera Selangor esok. Pakatan Harapan hari ni lah. Ni bulan. Hari ni lah. Pakatan Harapan dijadual melancar jentera peringkat negeri Selangor esok dengan kehadiran pemimpin utama parti gabungan itu. Sebelum ini pada 24 Jun lalu pelancaran jentera PHBN gagal menjadi kenyataan apabila tiada kelibat pemimpin tertinggi gabungan tersebut. Menurut jemputan media yang dikongsikan, karnival perpaduan madani dan pelancaran jentera paduan akan diadakan di laman niaga Bandar Baru Bangi berhampiran Hotel Tenara. Acara yang dijadualkan sekitar jam 3 petang itu menyediakan jualan ramah, kelab makanan, saringan percuma, Selangor Kerjaya dan juga semua serta skim insurans Hayat Selangor Insan. Sementara itu, ucapan pemimpin politik dijangka bermula pada jam 8 malam. Antara mereka dijadual hadir adalah Anwar Ibrahim, Zahid Hamidi, Amiruddin Syahri dan juga pengurusi UMNO Selangor, Mekat Zulkarnain Omar Din. Pilihan raya dijangka berlangsung pada 6 negeri pada 12 hari bulan Ogos ini. Jadi, esok tuan-tuan bolehlah pergi ke jelajah madani di depan Hotel Tanera dan ceramah bermula kira-kira pukul 8 malam. Okey, pergi kat situ. Ini untuk announcement sajalah untuk announcement saja. Baik. Dikatakan bahawa MIC dan juga MCA tak bertanding dalam pilihan raya kali ini. So ini sebagaimana dinyatakan oleh Zahid. Zahid, keputusan MIC MCA tak tanding pihak lain bukannya boikot. Pengerusi BN Ahmad Zahid berkata menyifatkan keputusan MCA dan MIC untuk tidak bertanding dalam 6 pilihan negeri ini bukan satu tindakan boikot. Ahmad Zahid berkata dia akan mendapat penjelasan pemimpin parti berkenaan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi yang berlangsung pada 10 Julai nanti. Saya hormati pendirian kepimpinan dua parti itu. BN Dewan Tertinggi ada mesyuarat pada 10 Julai bulan, kita akan dapat penjarahan daripada mereka. Saya tak fikir ia bertujuan untuk pemboikotan. Wee Ka Siong berhubung dengan saya bagi tahu MCA akan tetap komited bagi bantu jentera BN di seluruh negara. Semalam MIC dan MCA membuat keputusan untuk tidak menyertai pilihan negeri yang bakal berlangsung pada Ogos depan. Menurut Syed Sogong MCA, Chong Si Woon, keputusan tersebut diambil setelah jawatan kawasan pusat itu bermesyuarat pada hari. Daripada segi gerak kerja sebenarnya kalau kita tengok pun, kebanyakan kerusi yang ditandingi adalah kalau kerusi Barisan Nasional pun adalah kerusi Melayu. So kerusi Melayu ni naturally UMNO akan ambil. Dan kalau kita tengok non-Malays, terutama non-Malays di dalam Pakatan Harapan itu sendiri pun dah banyak menguasai kerusi-kerusi di negeri seperti Selangor dan juga Pulau Pinang. Jadi nak lihat MIC, MCA nak bertanding di kawasan tersebut pun agak payah. Sebab kebanyakan kerusi yang non-Malays tu dah dikuasai oleh ataupun dah dimenangi oleh Pakatan Harapan. Kalau ditengok kerusi di Kelantan, di Kedah dan juga Terengganu, majoriti kerusi itu adalah kerusi Melayu. Jadi nak letak MIC dan MCA itu agak payah kita kata. Jadi agak logik lah kalau MIC dan MCA ini tak bertanding dalam pilihan raya kali ini. Atas dasar itulah antara pilihan utama. So kalau dia nak minta demand kerusi yang bukan Melayu itu pun kebanyakannya dah dimenangi. Jadi macam ni dia nak demand kerusi bukan Melayu dah pun dimenangi oleh kumpulan Pakatan Harapan sebenarnya. Jadi itu kita tak berasa pelik lah tuan-tuan. Jadi itu antara yang berlaku. Baik, tak habis lagi cerita muda. Kita nak buat cerita muda lah pula. Boleh tak? Now, Tok Guru marah murid, Syed Saddiq ancaman kaum agama Dr. Mahathir. Selepas itu Mahathir bantai Syed Saddiq bantai Mahathir. Hari ini Mahathir bantai balik Syed Saddiq semalam kenyataan. Dr. Mahathir Mohamad menuduh Syed Saddiq Abdul Rahman yang pernah dianggap sebagai anak didik bekas Perdana Menteri itu sebagai ancaman terhadap orang Melayu dan Islam. Ini setelah Presiden muda itu membidah Dr. Mahathir kerana mendakwa orang bukan Melayu mahu menukar nama Malaysia dan mempromosikan negara majmuk, sesuatu yang dikatakannya melanggar perlembagaan. Sementara itu Sultan Kedah pun memperingati kita supaya jangan lupa sejarah. Syed Saddiq suruh kita hapuskan sejarah bangsa dan agama kita. Dengan itu, dengan definisi Melayu sebagai orang yang bertutur dalam bahasa Melayu, mengamal adat istiadat Melayu dan agama Islam seperti yang terdapat dalam perlembagaan, maka kita semua tidak lagi jadi orang Melayu. Ini kenyataan daripada Mahathir. Dia kata politik Syed Saddiq, sementara Sultan Kedah pun mengerti. Okey. Dan Parti Muda membidas kenyataan Tok Mahathir. Muda mengangkat dan meraihkan kebahagiaan dan meritokrasi. Serangan ke atas bukan Melayu adalah serangan terhadap semua rakyat Malaysia. Okey. Itulah kesan apabila negara ini ditiras sebagai multiracial. Syed Saddiq okey, Melayu lain tak okey katanya. Syed Saddiq okey, kata bekas ahli Parlimen Langkawi itu.
Pada ciapan di Twitter, Mahathir turut menyertai video Syed Saddiq berkata muda akan membawa generasi baru pemimpin Melayu. Ketika menghadapi pilihan raya umum, Mahathir kini berusia 98 tahun bersama Syed Saddiq dalam bersatu. Dan sebelum mereka berpecah pada tahun 2020. Ketika itu Mahathir menubuhkan pejuang, manakala Syed Saddiq menubuhkan muda. Pada hari lalu, muda bekerjasama dengan PH, manakala pejuang menubuhkan GTA. Sementara itu, dalam reaksi segeranya di sosial media, Syed Saddiq berkata apa yang dilontarkan sebenarnya ilham Tun Mahathir sendiri dalam Wawasan 2020. Cabaran wawasan pertama ialah untuk membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Betul. Dalam Wawasan 2020, Mahathir cakap macam tu. Perkara visi Tun suatu ketika dahulu, katanya. Saya komen sikit tentang benda ni, tuan-tuan. Yang pertama, jangan percaya sangatlah pergaduhan ini. Dia tak bergaduh pun. Okay? Itu untuk mengaburi mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahathir dia pandai tau. So apa yang dia nak, tapi pandai dia pun dia lupa ini adalah zaman 2023. Ini bukan zaman tahun 2003 atau 1993 atau 1983 di mana dia boleh main sentimen ni dengan mudah. Kan dia ingatkan kita akan melenting satu hal lah kan. Dia akan ingat kita akan melenting, kita akan apa orang kata, apa ni? Kenapa Mahathir cakap macam ni? Ini 2023 lah baik Mahathir, kita dah tak termakan lah dengan sentimen-sentimen macam ni. Adalah yang bodoh-bodoh tu termakan dengan sentimen macam ni tu, kita faham lah. Yang bodoh dan bangang tu ada. Dia ada otak dia besar ni, dia otak dia kan. Ada. Tapi majoriti sekarang ni yang menonton saya, yang di luar sana, yang menonton saya kemudian, yang tak menonton saya pun, majoriti dah faham. Ini adalah permainan atuk untuk nak meraih undi, untuk nak, orang kata apa, nak kucar-kacirkan rakyat Malaysia. Yang pertama, negara kita adalah negara berbilang kaum. Bukan negara orang Melayu saja. Yelah, habis kalau Mahathir cakap macam tu, orang Iban macam mana? Bidayuh macam mana? Orang Ulu macam mana? Orang Kadazan macam mana? Orang Dusun macam mana? Orang Melanau macam mana? Nak aku teruskan? Kan? Orang asli macam mana? Orang Siam, yang orang warga Malaysia Siam macam mana? Nak aku teruskan? Dan dia sendiri pun, walaupun definisi dia boleh dikatakan dia adalah Melayu, tetapi Melayu pure tu dia bukan Melayu pure. Kalau kita nak bangkit isu tu lah tuan-tuan, dia bukan Melayu pure. Bapak dia pun bukan Melayu. Saya tak tahu mak dia lah kan. Tapi bapak dia bukan orang Melayu. Cuma menurut perlembagaan, ialah dia Melayu. Kita tak menafikan. Dia bertutur bahasa Melayu, dia beragama Islam, dia mengamalkan adat orang Melayu, maka dia anggap sebagai Melayu. Ya, kita tak menafikan menurut perlembagaan. Tapi dalam masa yang sama, dia juga telah menafikan perlembagaan. Iaitu Malaysia terdiri, artikel 12, negeri-negeri ini, dia sebut negeri Kedah, daripada Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan adalah Sabah dan Sarawak. Pun sebahagian daripada Malaysia. Jadi Sabah dan Sarawak ni bagaimana? Oh, dia nak deny China is. Okey, kalau dia nak deny China, dia kata, dia kena mansuhkan dulu apa orang kata multiracial di dalam hak warga negara Malaysia di dalam perlembagaan itu dulu. Sebelum nak denikan bangsa lain tu. Oh, dia bukan maksudkan, dia kata Melayu saja. Jadi maksudnya dia tolak semua bangsa lain lah. Itu poin dia. Tapi tuan-tuan, tak guna kita bergaduh dengan orang macam ni. Tak guna kita nak bertekak dengan orang macam Mahathir ni. Dia macam ni lah tuan-tuan. Dia akan terus main sentimen ni. Kita anggap je lah dia sebagai orang tua yang dah nyanyuk, yang tinggal tahun 1960-an dahulu. Yang masih, orang kata apa, tertinggal di dalam kepompong racism dia, kepompong perkauman dia yang kuat. Biarlah dia tinggal kat situ tuan-tuan. Sekarang ini kita rakyat, kita kena fikir macam mana kita nak maju ke hadapan. Macam mana kita nak, apa kita tekan tadi? Macam mana kita nak maju ke hadapan? Kita sebagai rakyat kita kena fikir macam mana kita nak maju ke hadapan. Kita sebagai rakyat kita kena fikir macam mana cara kita nak orang kata apa, nak cari makanan untuk esok hari, macam mana kita nak majukan ekonomi, macam mana cara kita nak tambah pendapatan negara, macam mana kita nak tambah pendapatan rakyat, macam mana kita nak pastikan negara ini berada dalam keadaan kestabilan ekonominya, politiknya, tidak ada rasuahnya, dan kita kembalikan kegemilangan negara kita sebagaimana yang pernah berlaku tahun masa Anwar Ibrahim jadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Ni saya ceritalah masa Mahathir jadi Perdana Menteri dan Daim jadi Menteri Keuangan. Sebelum 1992, rasio hutang dan GDP kita sehingga 80%, tuan-tuan. 80%. Kita kehilangan bank seperti Bank Bumiputra. Kita kehilangan bank seperti Bank Bumiputra. Kita banyak skandal pada waktu dan banyak hutang.
Debt to GDP ratio kita 80%. Bila Anwar Ibrahim took over sebagai Menteri Keuangan tahun 1992, komitmen dia yang pertama tidak menambah hutang baru. Komitmen yang kedua adalah membayar hutang-hutang yang ada. Bila kesan dia kita nampak, kita tak nampak 1993. Kita tak nampak 1994. Kita tak nampak 1995, tetapi dia mula nampak. Akhirnya kita nampak 1997 apabila debt to GDP ratio kita dari 80% dia turun ke 32% saja. Dan dalam pada itulah kita nampak bajet kita surplus. Maksudnya pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Sebelum itu kita tak pernah rasa, selepas itu kita tak pernah rasa. Tetapi bukan 92. 90 berapa? 94 kalau kisah 2-3 tahun lepas dia jadi Menteri Keuangan, baru kita dapat rasa. Sebab tu saya kata, kita baru 7 bulan dalam memerintah. Sabar tuan-tuan. Mana yang kata, mana dia hasil dia? Mana dia hasil dia? Saya kata sabar. Sebab tu saya relax je. Selagi Anwar jadi Perdana Menteri, saya relax je tuan-tuan. Sebab saya percaya kepada hasil yang akan ada. Dengan barisan kabinet, dengan Rafizi ada kat situ dan sebagainya. Saya percaya. Dan hari ini, Rafizi ada buat pendedahan yang sangat eksklusif. Bukan inilah semalam. Yang saya akan share sebentar lagi. Kita akan share sebentar lagi. Berkenaan dengan PAS Kelantan. Dan kenapa saya percaya bahawa benda ini akan menyelamatkan negara kita. Perkara ini akan dapat menyelamatkan negara kita dengan integriti yang sebegini. Akan dapat menyelamatkan negara kita. Yang baru-baru ini juga, kenapa saya kata Mahathir dan juga Syed Saddiq ni, dia main-main je. Dia bersandiwara je. Gaduh-gaduh ni tuan-tuan. Okey, baru ni Muhyiddin Yassin pergi berjumpa Mahathir. Okey. Bukan perkara baru Mahathir Muhyiddin bersekongkol. Bukan satu perkara yang baru untuk menyaksikan